Kita sambung bacaan di dalam kitab pada muka surat 814, hadis Abu Hurairah di atas sekali. 6, kitab satu lagi 658. Masih lagi di bawah tajuk bab istighfar ataupun memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alladhi hadana lihazal Islam. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Hormati lagi dikasihi pada seluruh jawatan kuasa kerja muslimat Masjid Al-Falah. Seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillahi taala, kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama dipertemukan pada pagi ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, rahmat dan juga keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, seperti biasa pada pagi ini insya-Allah kita akan sambung lagi perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Al-Azkar. Kita sambung bacaan di dalam kitab pada muka surat 814, hadis Abu Hurairah di atas sekali. 6, kitab satu lagi 658. Masih lagi di bawah tajuk bab istighfar ataupun memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Wallazi nafsi biyadi, Lau lam tuznibu la zahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yuznibuna fayastaghfiruna Allah ta'ala fayaghfiru lahum. Atau kama qala Nabi fil hadis. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa dia Abu Hurairah ni? Satu nama yang selalu dan sangat banyak
kita dengar dalam periwayatan hadis. Dan Abu Hurairah ni sahabat Nabi yang agak lewat memeluk agama Islam. Dia masuk Islam tahun yang ke-7 Hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat tahun ke-11 Hijrah. Dia masuk Islam tahun ke-7 di Madinah. Lepas tu Nabi wafat tahun ke-11. Bermaksud dia sempat bersama Nabi dengan Islamnya itu hanya 4 tahun sahaja. Yalah, maksud dia dah masuk Islam, 4 tahun lepas dia Islam tu Nabi wafat. Dan dia teruslah keislaman dia sampai dia mati. Tapi poin saya adalah bagaimana hebatnya seorang manusia yang bergelar Abu Hurairah ini. Kerana walaupun dia hanya bersama Nabi sekitar 4 tahun sahaja semenjak dia memeluk Islam, tetapi dia dapat menjadi antara manusia yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebut oleh Imam Asy-Syafi'i, imam mazhab kita, di mana Imam Syafi'i menyatakan tidak ada mana-mana manusia yang meriwayatkan hadis Nabi yang paling banyak kecuali Abu Hurairah. Maknanya, poin kita, orang Islam mesti kenal Abu Hurairah. Sebab dalam riwayat hadis ni nama dia paling banyak sekali kita jumpa. Jadi, yang kedua, Abu Hurairah ni juga dia masuk dalam kelompok dipanggil Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ni kalau kita masuk kawasan Raudhah di Madinah, kita jumpa satu kawasan pangkin. Serambi lah. Macam pangkin macam ni lah, macam stage ni. Tapi dia besar lagi lah. Dia masa dulu, dia macam pangkin lah, tinggi sikit. Dan di situlah golongan dipanggil Ahli Suffah. Ahli Suffah ni geng-geng yang sangat miskin. Sahabat Nabi yang tak ada kerja, yang miskin, kerja dia belajar dengan Nabi je. Dan mereka duduklah di situ setiap hari mengaji, kuliah. Dan ada sahabat yang hantar makanan dan seumpamanya lah. Itu Abu Hurairah. Dia golongan miskin tapi ilmunya hebat. Allah bagi dia daya pemikiran yang sangat hebat. Baik, apa cerita dalam hadis itu? Nabi sebut, demi Allah, wallazi nafsi biyadih, maksudnya demi Allah diriku yang dalam genggaman tangannya, yakni dalam genggaman Allah. Jiwaku atau diriku dalam genggaman Allah. Maksud dia, wallazi nafsi biyadih ni sebenarnya salah satu lafaz sumpah. Kalau kita baca hadis, kita tengok Nabi sebut wallazi nafsi biyadih. Itu maknanya Nabi bersumpah lah. Kalau kitanya macam wallahi begitulah. So Nabi sumpah atas nama Allah. Sekiranya kata Nabi, kalian tidak berdosa, pastilah dia akan melenyapkan kalian, yakni mematikan kalian. Dan akan mendatangkan satu kaum yang berdosa, lalu mereka memohon ampun kepada Allah, maka dia, yakni Allah, akan mengampuni mereka. Baik, hadis ini kita kena fahamkan betul-betul apa yang Nabi maksudkan. Nabi kata kalau kita ni tak berdosa, Allah akan matikan kita. Jadi dari satu sudut, kita kata mustahil lah kita ni tak berdosa. Kan? Sebab kita ni bukannya Nabi-Nabi yang tak ada dosa. Cuma gambarannya, Nabi nak bagi tahu dalam hadis ini, begitulah dahsyatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa menanti, menunggu taubat
permohonan ampun daripada para hambanya. Sehingga diibaratkan kalau manusia tu memang tak dosa, Allah matikan je lah, senang. Dan kau tak ada dosa, Allah matikan. Lepas tu Allah ganti satu kaum lain. Allah nak tengok. Bukan maksud bila ganti kaum lain tu suruh buat dosa pula, bukan. Maksud dia, bila ada orang-orang berdosa ni, Allah suka mereka ni minta ampun. Jadi kita ni macam saya sebutlah 2 minggu lepas, kuliah kita bulan lepas, kita ni dosa taklah banyak, tapi boleh tahan lah. Kan? Jadi bermaksud sentiasalah bertaubat, kan? Minta ampunlah pada Allah. Sentiasa merasakan diri kita ni ada dosanya. Supaya kita yakin bila kita minta ampun, kita bertaubat dan sebagainya, insya-Allah Allah Ta'ala pasti akan berikan satu keampunan yang terbaik daripada dia untuk dihadiahkan kepada orang-orang yang bertaubat, insya-Allah. Baik, kemudian daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, ataupun digelar juga Ibnu Mas'ud. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu ay yad'u thalathan wa yastaghfira thalathan. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai dalam berdoa itu 3 kali. Dan dalam meminta keampunan itu 3 kali. Maksud dia, Nabi punya perangai bila Nabi berdoa dan Nabi beristighfar, memohon keampunan, biasanya Nabi akan ulang 3 kali. Bila baca astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, Nabi ulang 3 kali. Ataupun ada juga masa-masa bila Nabi berdoa, Nabi akan ulang juga doa itu 3 kali. Jadi pengulangan ini disepakati oleh ulama, hukumnya kita melakukannya adalah sunat sahaja, bukanlah wajib. Sebab hukum itu dia datang berdasarkan apa yang Rasulullah buat. Bukan kita mandai-mandai yang letak hukum, bukan. Jadi yang terbaik untuk kita juga adalah meniru seperti mana yang Rasul buat. Tapi macam kita sebut selalu, kadang-kadang kita ni sibuk, kan, mengalahkan PMX macam tu. Kesibukan kita ni, jadi nak doa pun nak ulang 3 kali ni macam tak dan rasanya, kan. Lepas solat kita doa talah tangan ni pun dah besar rahmat dah ustaz. Tak apa dah, bukan wajib ulang-ulang 3 kali tu, tapi bila kita boleh buat macam tu pun okey. Tapi kadang-kadang macam saya sebut banyak kali lah, kita yang jadi imam terutamanya, biar kita ni faqih dalam semua situasi dan keadaan. Maksud saya, kena tengok makmum, keperluan makmum, hajat makmum. Macam contoh, kita jadi imam solat maghrib umpamanya. Biasanya lepas maghrib ada kuliah maghrib. Biasanya begitu. Jadi bila imam lepas solat tu, dia intai-intai lah tengok kat belakang. Penceramah dah nampak bayang ke, tak ada lagi ke, tengok dekat parking ustaz tu kosong lagi ke, macam mana kan, intai-intai tengok. Maksud dia kalau dah nampak dah ada dah bayang ustaz tu, laju kalau wirid tu, pendek kan, jangan beria sangat. Sebab ada kes yang berlaku sampai lemau dah penceramah menunggu. Lama wirid, siap dengan tahlil arwah bagai mujur tak baca Yasin. Kan? Tak betul ni ibu sekalian. Benda ni kadang-kadang kita kena pesan juga. Sebab pernah berlaku pada Nabi SAW, satu hari Nabi nak jadi imam solat isyak. Solat isyak ni panjang lah. Maksud dia 4 rakaat kan.
Dan Nabi dah niat dah sebenarnya. Sebelum Nabi nak naik itu, Nabi kata aku niat dah nak baca panjang. Sebab semain isyak kan, maghrib isyak dia bacaan dia kuat sikit dan bolehlah baca panjang kalau isyak tu sebab masa dia tu panjang kan. Tetapi kata Nabi, sebelum aku angkat takbiratul ihram, memulakan solat isyak itu, aku dengar ada suara budak menangis. Jadi Nabi tukar niat dia. Maknanya sebelum nak semayang tadi Nabi niat nak baca panjang. Tapi sebab Nabi kata ada suara kanak-kanak yang menangis di belakang, jadi aku pendekkan solat itu bacaannya lah. Tak jadi baca surah panjang sebab Nabi kata nanti kesian dekat ibu dia. Ibu dia nak solat nanti dengan anak menangis begitu begini kan. Jadi itu nama dia bijak. Tak kira apa majlis. Macam solat kita sembahyang subuh ke, ada keluar subuh, tengok ustaz dah sampai belum, kalau tak nampak bayang, panjang sikit wirid tu. Macam itulah maksud saya. Begitu juga dengan majlis, apa dia panggil, nikah, sama je. Majlis nikah kahwin ni, khutbah tu jangan panjang sangat kan. Orang dah menggeletar nak kahwin. Lepas tu, kawan dah get ready berpeluh tangan bila Pak Imam lama benar bersyarah. Kan? Sebab kes itu pernah jadi dulu. Saya pernah alami. Bukan masa saya nikah, bukan. Kalau masa saya nikah, khotib buat panjang macam tu, saya tumbuk muka khotib tu. Kan? Jadi, anak buah saya kahwin masa tu, anak kakak kan. Jadi, yang uruskan ni, imam junikah tu kenal kita. Kenal saya, abang saya 2 orang. Kami 3 orang ada lah. Anak buah kahwin, anak kakak kahwin. Jadi, sepatutnya imam ni, kalau dia ni sikit kan, sepatutnya dia agih-agihkan tugas dia, senang kerja dia. Okey Ustaz, saya nikahkan anak buah Ustaz, Ustaz Rahim khutbah ke, Ustaz Saudin doa. Contoh gitulah. Senang kerja dia kan, sebab peluang ada. 3 otai tu ada, takkan nak biar gitu je. Rugilah. Kan? Jadi dia pun pulun seorang, lama khutbah. Dekat sejam pun, 45 minit khutbah nikah. Jadi abang saya cuit kaki saya kan. Berapa lama lagi bro? Saya kata mana aku tahu bang, bukan aku yang khutbah kan. Bihun kat luar dah sejuk. Buat pula lepas asar kan. Lepas asar tu lewat sikit mula, dah 6 lebih. Dekat nak maghrib lah. Kira yang lagi risau tu sebab bihun kat luar. Dah nak maghrib, orang nak sembang maghrib pula datang. Dalam hati kan habis pula bihun kat luar. Kan? Dah jadi kelang kabut dalam majlis tu kan. Disebabkan tidak fakih tadi. Kita kena tengok lah. Sama macam kalau saya talqin di kubur kan. Talqin pun sama ibu-ibu sekalian. Talqin ni sunat lah. Kalau kita nak baca, tak baca tak apa kan. Tanam-tanam doa balik lah. Bila saya talqin ni, saya tengok cuaca tu. Kalau cuaca terang elok, balonlah lebih sikit. Lebih sikit lah, jangan lebih hangat. Sikit-sikit je. Tapi kalau agak-agak dah gelap, berangin kan, daun pun dah gugur, dah apa semua, pendek-pendek, doa, cabut. Sebab, yalah, hujan, orang bukan buat payung pun kat kubur tu. Yang ada pun payung untuk si mati je. Kan? Jadi, itu contoh, maknanya kena bijak. Apa pun sebenarnya, kena bijak lah. Jadi sebab itu tuan-tuan ibu-ibu sekalian, sama juga kalau kami ustaz-ustaz forum maulid ni, forum maulid akan datang ni kan, saya ada satu forum, saya paling risau regu-regu forum tu, partner forum tu. Kalau kita kenal elok, selesa, okey, boleh bergurau ke apa, senang. Tapi kalau tak berapa nak masuk kan, sebab yalah kita tak kenal kali pertama apa semua. Jadi takut kadang-kadang timing tak betul, tak jaga masa. Pernah sekali saya forum, moderator lebih banyak bercakap daripada panel. Macam ni lah kami menunggu. Lama bila nak dapat giliran aku ni kan. Modal lah habis lah, hilang mood. Jadi kena bijak lah. Terutama majlis-majlis macam tu kan. Jadi sebab itu, boleh kalau kita nak doa, ulang 3 kali. Tapi tengok situasi lah. Kalau kita semayang seorang, tak kisah.
Tapi kalau berjemaah ni tengoklah doa-doa mana yang kita nak ulang tu atas kebijaksanaan kita lah. Sebab itu yang Rasulullah buat, ada masa kadang Nabi ulang 3 kali. Baik, kemudian daripada Maula, seorang yang dimerdekakan oleh Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma asarra man istaghfara wa in ada fil yaumi 70 marrah. Orang yang sudah memohon ampun itu tidak berdosa lagi walaupun ia mengulang kembali perbuatannya itu 70 kali dalam sehari. Tapi hadis ni hadis dhaif lah. Maknanya Imam Tirmizi mengatakan isnad hadis ini tidak kuat ataupun dipanggil hadis yang lemah lah. Jadi maknanya adalah pandangan yang menyebut kita dah minta ampun, maknanya dosa kita dihapus. Walaupun hari tu kita ulang balik dosa tu, tapi dia macam tak kena kan. Sepatutnya dosa ini bukannya benda yang kita seronok minta ampun, lepas tu buat minta ampun, bukan begitu, mengulang-ulang macam tu bukan. Tetapi dosa ni adalah suatu yang kita kena insafi, kita kena menyesal, kita kena bertaubat sungguh-sungguh lah. Tapi hadis tu dimasuk sekali dalam ni kan. Tapi hadis ni dikatakan tidak kuat dia punya riwayatnya. Baik, kemudian daripada Anas ataupun namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, ya bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ma kana minka wala ubali. Ya bani Adam, law balagat dhunubaka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu lak. Ya bani Adam, law ataitani biqurabil ard khataya thumma ataitani la tusyriku bi syai'a la ataituha biqurabiha maghfirah. Hadis ni adalah hadis Tirmizi, Imam Tirmizi, dan hadis hasan, hadis yang baik lah, hadis yang kuat. Baik, Allah Ta'ala berfirman, tapi ini nama dia hadis kudusi lah, bukan ayat Quran, dipanggil hadis juga, tapi hadis kudusi. Allah kata, wahai anak Adam, yakni wahai manusia, sesungguhnya selama kamu berdoa dan berharap kepadaku, sentiasalah aku mengampuni kamu, apa pun yang ada daripadamu tidak aku peduli. Jadi nombor 1, Allah sebut selama kita berdoa dan juga berharap kepada Allah, siapa pun kita, Allah tak ambil peduli. Yang Allah nak tahu kesungguhan kita berdoa, kesungguhan kita meletakkan sepenuh harapan yang tinggi terhadap urusan kehidupan harian kita. Itu yang Allah nak dan itu yang kita harap. Jadi kalau itu yang ada dalam diri kita, setiap hari kita berdoa dengan penuh pengharapan. Doa ni bukan di mulut sahaja, tapi mesti diterjemahkan dalam hati kita. Mesti ada sangkaan baik kepada Allah yang akan meluluskan doa-doa kita. Dan juga mesti ada pengharapan daripada kita yang Allah pasti akan meluluskan doa kita. Cuma macam saya sebut dululah, bila doa tu nak luluh ke apa, itu bukan kerja kita, itu kerja Tuhan. Kerja kita minta saja. Walau banyak mana pun dosa kita, tak apa. Yang penting kita ada rasa kesedaran. Ada rasa sedar diri. Aku ni dah jauh dah tersasar ni. Aku ni dah teruk sangat nampak gaya ni. Kita sedar dah. Bila sedar tu pun dah satu kebaikan pada kita. Sebab dalam dunia ni masih ramai orang yang belum sedar-sedar. Itu yang kita takut.
Dia tak sedar tu sebab hatinya bergelumang dengan dosa dan maksiat. Hatinya hitam. Sebab kita kena ingat, setiap kali manusia itu buat dosa, Allah akan titikkan satu titik hitam, nuktatan sauda. Dia akan chop. Ibarat hati kita ni kertas A4 yang putih tu lah, asalnya bersih. Kan, baby yang lahir fitrah bersih. Tapi bila buat dosa, chop satu, chop. Chop tu pula kita tak padamkan. Tidak bertaubat, tidak menyesal, tidak insaf, bertambah keburukan. Itu yang orang panggil gelap gelemat, gelap gelita tu. Bila hati dah hitam kan. Na'udzubillah min zalik. Jadi apa pun yang penting kita kena letakkan kesedaran kita dan juga penuh pengharapan dalam setiap doa dan apa yang kita hajat kepada Allah. Walau bagaimanapun kita, Allah kata aku tak peduli. Itu baiknya Allah kepada kita. Yang kedua, Allah sebut, wahai anak Adam, sekiranya dosamu sampai banyaknya seperti awan di langit, kemudian kamu mohon ampun kepadaku, pasti aku akan mengampunkannya. Dosa kita ni sebanyak awan di langit. Tambah musim hujan sekarang, awan cukup banyak. Kan kita tengok video-video kapal terbang nak landing payah kan. Berpusing-pusing, tukar airport dah macam-macam lah. Tadi kita datang pun saya tengok ada certain area yang gelap, awan berkepul-kepul banyak. Itu baru di lokasi kita di Subang Jaya, Gombak, Shah Alam, Kelang. Satu dunia ni lagi banyak awan. Jadi Allah kata kalau dosa kamu sebanyak awan di langit, sangat banyak lah maksud dia. Allah kata kau minta ampun je, aku pasti mengampunkan dosa kamu. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, Allah Ta'ala ni kita ulang sebutlah banyak kali, sangat-sangat baik dan terlalu baik buat kita semua. Sangat baik. Kalau kira macam kita yang dosa banyak ni kan, kalau kena dengan manusia ni, payah kita. Sekali kita buat orang tu sakit hati, kadang belum tentu lagi dia nak ampunkan kita. Dia nak maafkan kita kan. Tapi Allah ni berkali-kali manusia tu buat dosa. Berulang-ulang. Sampailah satu tahap dia rasa menyesal. Dia rasa insaf. Dia baru sedar. Tak apa. Walaupun dah di hujung usia, Allah Maha Pengampun, dia pasti akan ampunkan segala dosa kita, insya-Allah, walaupun sebanyak awan di langit. Dan yang ketiga lebih kurang sama juga, wahai anak Adam, sekiranya kamu datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian kedatanganmu pula tidak pernah menyengutukan aku atau mensyirikkan aku dengan sesuatu pun, nescaya aku datang kepada kamu dengan keampunan yang sepenuh bumi juga. Itu hebatnya Allah Ta'ala. Macam kita sebut tadilah, tugas kita usahakan elak buat dosa. Kalau terbuat ataupun sengaja buat ke macam mana gaya, segeralah kita ni, orang kata sedar, insaf, menyesal, rasa macam betul-betul ralat lah dengan dosa yang pernah kita buat dulu. Lepas tu kita minta ampun sungguh-sungguh. Dan insya-Allah seluas bumi mana pun dosa kita, Allah datangkan keampunannya seluas itu juga. InsyaAllah. Baik, kemudian daripada Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Tuba makna beruntunglah orang yang menemukan di dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Sebab itu Islam ajar kita jangan tinggalkan istighfar.
Istighfar tu saya dah ulang banyak kali. Itu istilah. Lafaz dia astaghfirullahalazim ataupun astaghfirullah lah paling pendek. Kalau astaghfar tak adalah. Biasanya astaghfirullah. Itu paling pendek lah. Yang panjang macam-macam. Jadi Islam ajar kita rasa ada dosa ke, tak berapa nak dosa ke, besar ke kecil, kalau boleh setiap hari jangan tinggalkan istighfar. Yang kita dah jumpa hadis pada 2 minggu lepas, Nabi SAW beristighfar 70 ke 100 kali setiap hari. Itu setara Nabi yang tak pernah berdosa. Kita yang boleh tahan tadi, lebih lagi lah. Kan? Sehingga ada ulama sebut, paling tidak 300 kali sehari. 100 pun boleh lah. Tapi cuba naikkan lah. Lagi banyak, lagi bagus lah. Sebab hadis tadi sebut, untung orang yang dalam catatan amalan dia tu, buku catatan dia tu, banyak istighfar. Kan kita ni sedang ditulis oleh malaikat. Baik buruk semua kan malaikat catat apa kita buat, kita cakap, kita zikir, kita apa ke, semua akan ditulis. Jadi bila diserahkan kitab suratan besok, disebut dalam riwayat itu, beruntunglah Nabi kata orang yang dalam catatan dia banyak ditulis, dia ni rajin beristighfar, rajin minta ampun kepada Allah. Jadi itu yang disarankan kepada kita, supaya setiap hari paling kurang 300 kali. Buat pelan-pelan, jangan kelang kabut sangat, sebab kita ada masa 24 jam sehari. Kan? Kita ada 24 jam. Kalau setiap lepas solat kita buat 50 kali, dah ada 5 kali 5, 250. Tambah je lah 50 lagi lah. Ataupun kita buatlah kot mana pun, letakkan satu masa, aku setiap hari lepas subuh kena istighfar dulu 300 kali. Baru buat kerja lain. Contoh gitu. Ataupun malam nak tidur, tak kisahlah. Kan? Malam pun bagus juga. Sebab kita kumpulkan dosa sehari tu. Kalau ada. Bunyi macam banyak kan. Kita kumpul tu macam banyak sangat bunyi dia. Kan? Contoh lah. Jangan terasa hati pula. Ini contoh. Jadi tak kisahlah siang ke, pagi ke, malam ke, nak tidur ke, tak apa. Yang penting setiap hari saya, tuan-tuan, ibu-ibu, kita usahakan istighfar itu. Kan? Itu penting. Sebab Nabi dah bagi tahu dah, beruntung orang yang catatan dia banyak tulis istighfar. Baik, kemudian daripada Abdullah bin Mas'ud ataupun Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Nabi SAW pernah bersabda, "Man qala astaghfirullahallazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik." Ini yang biasa kita baca selalulah. Ghufirat dhunubuhu wa in kana qad farra minaz zahfi. Nabi kata siapa yang membaca istighfar tadi, yang maksud dia, aku mohon kepada Allah keampunan, yang tiada Tuhan selain daripadanya, dialah yang maha hidup, yang berdiri dengan sendirinya. Al-Qayyum, maha berdiri dengan sendirinya. Wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya. Nescaya segala dosanya akan diampuni Allah, walaupun ia pernah lari dari medan peperangan. Hebat tu. Lari dari medan perang termasuk antara dosa yang besar. Kan? Termasuk antara dosa-dosa besar dalam Islam, lari meninggalkan medan perang. Khususnya secara sengaja. Tak mau pergi perang, satu hal. Dah pergi sekerat jalan cabut pun dosa yang dia anggap besar. Besar tau, bukan dosa kecil. Jadi
Allah akan ampunkan dosa ni, kata Nabi, orang yang sebut astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Situ tak ada al-azim lah kan. Situ astaghfirullah saja. Kita tambah al-azim pun boleh je, tak ada masalah. Jadi siapa yang baca istighfar itu, Allah ampunkan dosa kita walaupun pernah lari dari medan perang. Tapi kita tak terlibatlah benda tu. Cuma nak digambarkan istilah lari dari medan perang itu, walaupun kita pernah buat dosa-dosa besar yang lain, yang bukan lari medan perang lah, berjudi, berzina, minum arak, dosa-dosa besar ni kita pernah buat pun, insya-Allah Nabi kata Allah Ta'ala akan ampunkan dosa orang yang beristighfar itu. Kemudian di antara masalah yang berkenaan dengan istighfar, ada satu pendapat yang dihikayatkan daripada Ar-Rabi' bin Kaisam radhiyallahu anhu, ia berkata, jangan salah seorang dari kalian mengucapkan. Jangan, dia kata. Jangan maknanya tak boleh lah. Jangan salah seorang kalian mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita baca pun pahal pula ni kan. Tadi dah suruh istighfar, ni tak boleh pula. Dengan maksud, aku mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Jika tidak dikerjakan istighfar dan taubat itu, ia berdosa dan berdusta. Namun hendaklah ia mengucapkan Allahumma ghafirli wa tub alayya. Ya Allah, ampunkan aku dan berilah taubat kepadaku. Jadi ibu sekalian, jangan pening kepala. Ini pandangan yang lemah. Ataupun kita kata pandangan yang janggal lah. Dia ada pandangan yang muktabar ataupun ijma' ulama'. Dia ada pandangan yang dhaif, yang lemah, atau yang janggal lah, maksud dia yang terasing, yang lain daripada lain. Biasanya dalam fiqah ke dalam apa pun, biasanya yang lain daripada lain ni dia macam dipanggil lemah lah. Sebab yang kuatnya adalah ijma' ulama' kan, kesepakatan ulama'. Itu kuat. Baik, lalu dihuraikan di situ, memang bacaan Allahumma ghafirli wali walidayya itu baik. Ya Allah, ampunkan dosa aku dan kedua ibu bapaku. Yang kita baca lepas mayang selalu, Allahumma ghafir lana dzunubana wali walidina. Memang baiklah doa itu. Adapun makruh membaca astagfirullah dan anggapan sebagai dusta di atas, sungguh kami tidak sependapat dengan hal yang tersebut. Jadi kan dia kata tadi, kalau kita istighfar dan taubat, ianya berdosa dan berdusta. Kalau kita tidak buat apa yang kita istighfar dan taubat itu. Jadi pandangan kedua yang kuat ni mengatakan, diorang tidak sependapat lah dengan pandangan yang tadi itu. Sebab erti dari kalimah astaghfirullah adalah memohon keampunan daripada Allah. Bila kita astaghfirullah tu mana aku mohon keampunan Allah. Minta ampun, taubat, samalah konsepnya kan. Minta ampun, taubat, menyesal. Artinya adalah memohon keampunan Allah yang tentunya tidak ada unsur dusta di sini. Dah kita ni berdosa. Lepas tu kita duduk lepas semayang, astaghfirullahalazim, ya Allah ampunlah dosa aku. Kita berdosa. Lepas tu astaghfirullahalazim, minta ampun ya Allah. Jadi kata ulama' ni dekat mana dustanya tu? Dah kita memang berdosa. Dah berdosa, mintalah ampun. So maknanya dia punya laluan track tu dah betul lah tu. Kita ada dosa, lepas tu kita minta ampun pada Allah. Atau kita rasa berdosa, kita minta ampun dekat Allah. Betul lah tu. Jadi ulama' kata, tang mana berdosa pula atau berdusta tadi tu kan. Itu yang dipertikaikan. Cukuplah kiranya untuk menolak pendapat tersebut
Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi di atas. Daripada Al-Fudail, ia berkata, istighfar tanpa berhenti maksiat adalah taubatnya orang yang dusta. Oh, betul. Dia minta ampun, tapi maksiat jalan. Kan? Ya Allah, aku minta ampun. Ya Allah, dosa aku bagian. Besok buat lagi, lepas tu minta ampun lagi. Itu baru betul berdusta. Ibarat main-main lah. Kalau istilah kitanya, taubat. Apa dia panggil? Taubat cili api, apa macam tu lah. Taubat sambal belacan, apa orang panggil? Sambal belacan. Kan? Masa makan meleleh, hingus air mata, air telinga semua ni, menyesal. Aku datang kenduri ni, aku tak makan dah sambal belacan. Kan? Bunyinya. Besok jumpa lagi, faham lagi. Dia gitulah. Jadi taubat dia tak boleh macam tu tak? Dia tak boleh. Dia kena ada satu stand yang kuat lah. Aku tak nak dah buat ni, aku tinggal. Minta ampun. Baru tak ada istilah berdusta kat situ. Dan daripada Rabi'atul Adawiyah, seorang wali Allah yang sangat hebat dan mulia. Dia kata apa? Istighfar kita memerlukan istighfar yang banyak. Sebab apa istighfar kita memerlukan istighfar yang banyak? Sebab jawapan dia, dosa kita memang banyak. Itu je. Rabi'atul Adawiyah ni dia sedar diri. Dia wali Allah yang hebat. Sebelum Allah angkat dia jadi wali, hidup ni memang dahsyat lah. Teruk pada kita. Kan? Dia sebagai seorang perempuan yang bekerja di tempat macam pelacuran, tempat-tempat tak elok lah, kelab-kelab malam dan sebagainya kan. Bergelik. Sebab dia orang Mesir kan. Orang Mesir ni ada satu budaya yang tak berapa comel lah. Dia panggil tarian gelik tu. Kalau ibu-ibu pernah naik cruise Nil, siapa yang pernah pergi Mesir kan, naik cruise Nil tu silap terjun sungai kita. Kan? Menengok gelik dia tu, kita pun wahara atas bot tu yang buat pasal. Tapi saya rasa semua hidup saya 5 tahun duduk Mesir, saya rasa saya tak pernah naik cruise kat Sungai Nil. Pernah lah, tapi tak adalah cruise yang gelik tu, tak ada. Cruise biasa-biasa je kan. Sebab kita duduk situ, kita tahu. Sebab dah hari-hari tengok dalam TV. Jadi tak payahlah tengok dekat atas kapal tu kan. Sebab cerita Arab ni semua ada gelik. Kalau cerita Mesir lah kan, cerita Saudi tak ada lah. Kalau cerita Mesir ni memang ada lah. Itu dia punya trademark dia. Sampai dikatakan kalau orang-orang perempuan Arab Mesir tak reti bergelik, itu maknanya itu satu yang mengaibkan lah. Itu budaya yang kurang baik lah. Itu untuk ma'aib itu maksud dia orang-orang yang memang tak berapa komit dengan agama lah. Kalau geng-geng yang kuat agama, dia tak gelik, tak apa, dia tahu benda tu tak boleh kan. Menarik perhatian. Dia kalau gelik biasa boleh tahan lagi, ada bunyi tu. Sebab dekat pinggang ni kan dia letak macam rantai-rantai entah apa ke benda Allah dia tu. Jadi bila bergoyang tu dia berbunyi. Tu yang sengit kopiah. Kita tengok tu tanggil kopiah. Serban pun habis terondeh. Na'udzubillah kan. Jangan sebutkan balik kan, cari pula. Baik, jadi tak boleh. Maknanya Rabi'atul Adawiyah kata, sebab dia orang Mesir kan, dia tahulah benda tu. Istighfar ni kena banyak istighfar, dia kata, sebab dosa kita banyak lah. Dan sebahagian daripada Arab dusun. Arab dusun ni orang asli lah, orang pedalaman. Bahawa ia menampal ataupun menempel lah sebenarnya. Dia menempel di dinding Kaabah, maknanya dia bergayut, melekap, yes. Dia melekapkan badan dia dekat dinding Kaabah tu. Sambil dia berkata, ya Allah, sesungguhnya istighfarku yang disertai maksiat yang tidak terhenti adalah tercela. Ini Arab Badui cakap ni. Arab kampung kan. Dia kata istighfar yang disertai maksiat yang tak pernah berhenti, itulah benda yang tercela. Dan masa yang sama minta ampun, dan masa yang sama buat lagi maksiat tu. Itu nama dia tercela.
Dan sesungguhnya keenggananku untuk beristighfar, padahal aku tahu bahawa engkau maha luas kemaafanmu, itu adalah satu kelemahan. Kita tahu dah Allah ni suka orang yang mustaghfirin, orang yang minta ampun, orang yang rajin istighfar, yang bertaubat. Allah sangat suka. Tiba-tiba kita tak nak istighfar. Itu maknanya kelemahan diri kita. Jangan. Kena istighfar, saya dah sebut di awal tadi. Kemudian dia kata, berapa banyak nikmat yang telah engkau berikan kepadaku, padahal engkau tidak memerlukan aku. Allah ni dia tak perlu kita sebenarnya. Kita yang perlu Allah. Tapi dia kata, banyak dah nikmat engkau bagi pada aku, ya Allah, baiknya engkau, padahal engkau tak perlukan aku. Dia biasa memberi ni ada keperluan, ada kepentingan biasanya secara normal manusia ni kan. Tetapi Allah, dia bagi nikmat, dia bagi orang tu hidup, bagi orang tu kaya walaupun orang tu lawan dia, ataupun orang tu taat pada dia pun. Tapi hakikatnya Allah tak perlu pada makhluk, tapi makhluk yang perlu pada dia. Allahus Samad, Allah tempat pergantungan seluruh makhluk. Dan dia kata, berapa banyak pula durhakaku kepadamu, wahai Tuhan, padahal aku sangat berhajat kepadamu. Jadi baguslah Arab Badui ni tak? Dia macam merintih diri dia, menyedarkan diri dia dan kita lah yang membaca kisah dia tu. Sebab dia kata, aku ni perlu pada kamu, hajat pada kamu, tapi hari-hari aku buat dosa. Macam itulah. Dia meluahkan isi hati dia. Kemudian dia kata, wahai Tuhan, yang apabila berjanji pasti menepati, dan apabila ancamannya dilanggar, dia akan memaafkan. Masukkanlah kesalahanku yang besar ini di dalam kebesaran kemaafanmu, wahai Tuhan yang maha rahim, yang maha penyayang. Jadi ini dipanggil rintihan hati seorang Arab Badui yang berdoa di sisi Kaabah. Jadi kita ni, tak kisahlah doa kita ni datang dalam bentuk yang bagaimana sekalipun, yang penting doa itu kita panjat dengan penuh keikhlasan, penuh keinsafan, penuh rasa tanggungjawab. Dan yang paling utama saya sebut tadi, sedar diri. Sebab zaman kita pijak ni zaman yang ramai orang tak sedar diri. Dia rasa dia hebat, dia rasa dia betul, dia rasa dialah yang segala-galanya, yang kadang-kadang tindakan dia tidak meletakkan Allah dan Rasul itu di hadapan. Dia tidak menjadikan agama itu sebagai rojokan utama dalam hidup. Kita ni apa hal sekalipun ibu ayah sekalian, agama tu rojokan kita, rojokan utama kita. Aku nak buat benda ni, agama bagi ke tidak? Aku nak buat begini, boleh ke tidak? Boleh tu maksud dia pada sudut agama. Jangan kira nafsu. Kalau kira nafsu, semua boleh. Kan? Semua akan jadi boleh. Sebab nafsu kita memang macam tu. Dia kuat melawan. Yang agama suruh, dia tak buat. Yang agama larang, dia suka buat. Itu perangai nafsu kita. Jadi, kena tanya agama. Tak, kena tanya wahyu. Aku nak buat macam ni, okey ke tidak? Macam tu. Jadi, apa yang paling utama untuk kita adalah melakukan yang terbaik. Yang sudah-sudah tu, sudahlah. Yang lepas-lepas tu, sudah. Yang dulu-dulu tu, sudah. Dulu saya begini-begini Ustaz, sekarang saya dah bertaubat. Alhamdulillah, okey dah tu. Kan, dulu saya jahil, tak bertudung, zaman kerja kilang dulu Ustaz. Macam tahu je. Kan? Jadi, itu dulu, sudah lah. Sekarang semua dah elok bertudung, kan? Semua dah elok, dah lawa bertudung. Ni okey lah. Dulu-dulu tu sudah. Kan? Kita tak tahu, kita jahil. Kita kadang-kadang terkongkong dengan sesuatu aturan. Jadi, terpaksalah akur, kan? Jadi, insya-Allah, kita buat yang terbaik. Baik, tajuk berikutnya. Larangan tidak bercakap dari siang sampai ke malam. Jenuh saya mikir tajuk ni tadi. Pahal pula tak mau bercakap lah dah.
mengajuk kan? Tak mau cakap dari siang sampai ke malam. Daripada Saidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah, ia berkata, ku pelihara daripada Nabi SAW dengan sabda baginda, la yutma ba'dah tilam wala subata yaumin ila lail. Tidak ada anak yang disebut yatim apabila ia sudah bermimpi, dan tidak perlu membisu dari siang sampai ke malam. Baik. Yang pertama, Nabi kata bila mana seorang anak itu sudah dianggap akil baligh. Kalau yang anak perempuan dia keluar darah haid dan yang lelaki itu dia bermimpi lah. Dan kalau mereka sudah sampai umur itu, sudah tidak dikira anak yatim lagi. Istilah yatim adalah anak yang kehilangan mak atau ayah terutamanya, ataupun mak ayah sekali, yatim piatu, yang belum mencapai umur akil baligh. Contoh, kita tengok kejadian yang berlaku 2-3 hari lepas tu, 6 sekeluarga tu. Anak lelaki seorang, 19 tahun, itu sudah akil baligh tu. Itu tak jadi anak yatim lah. Cuma pada pandangan masyarakat, dia anggap yatim. Sebab baru kehilangan mak ayah, kan. Ialah, benda macam ni, ibu sekalian, saya sebut kuliah malam tadi, tak ada siapa yang nak hilang keluarga sekelip mata. Sekelip mata tau. Mak, ayah, adik semua habis. Tak ada siapa yang nak. Tapi bila jadi ujian itu, Allah lebih tahu adik itu dia kuat. Tapi kadang-kadang yang kita geram ni, macam saya sebut semalam, itulah wartawan. Tanya soalan yang bukan-bukan. Apa perasaan adik? Kepala otak. Kau tanya perasaan macam tu. Kawan tu baru hilang 6 orang, sekali tanya apa perasaan. Carilah soalan lain. Ataupun tak payah interview dia dulu. Bagi dia rehat. Bagi dia tenang dulu. Bukan senang oh. Kita meninggal seorang family pun lama nak boleh hilang ingatan tu. Bukan kita hilang ingatan, kan? Nak hilangkan daya ingat kita pada arwah. Jangan buat main. 6 sekali harung mak ayah pula. Lepas tu tanya apa perasaan adik. Ketuk mikrofon kat kepala wartawan tu kan baru tahu. Tak payah tanya soalan yang bukan-bukan. Biar dulu budak tu. Kan? Dia pun tengok dia jadi imam. Kuat tu. Tapi doa memang pasing orang lain lah. Doa tak boleh, ibu sekalian, susah. Kan? Saya masa arwah mak meninggal, Ustaz Halim Imam doa saya lepas mayang tu, lepas main jenazah kan. Tapi susah mak kita kan. Tak boleh, memang sangkut doa saya masa tu, sangkut kan. Lepas tu dekat kubur pun sama kak. Kat tepi kubur saya talqin, Ustaz Halim doa masa tu pun sangkut juga. Tak boleh ibu, mak kita kan, keluarga terdekat, mak ayah kita mati, mana boleh. Memang kita bayang dosa kita banyak pula kan. Contoh gitulah dengan mak ayah ni, lagilah doa tu disangkut tak. Tapi tak apalah. Jadi dia nak jadi imam lagi, lepas tu nak uruskan pengkebumian satu lahat, lepas tu pergi tanya soalan macam tu kan. Tak kenalah. Jadi sebab itu kita ambil iktibar dia. Sama macam saya sebut itu lagi lah, kapten bang jatuh, yang ni meninggal sekali harung 6 orang, yang tu 10 kan. Jadi ambil iktibar, itulah kematian yang kita tak boleh nak jangka. Tak boleh kan. Bila meninggal saja habis tu, hilang dari pandangan. Tu belum lagi adik tu besok dia duduk rumah, dia tengok bilik, nampak mak ayah dia, tengok baju, tengok bilik air, tengok depan, tengok kursi ni, meja makan, cawan, semua akan ingat tu kan. Berat ujian dia punya, proses tu akan makan masa yang sangat lama sebenarnya. Kan, tinggal siapa je dia, ada tak tinggal?
Adik dia yang kata seorang lagi tu kan, itu pun katanya kritikal juga. Dia sekali aksiden itu ke lain? Oh sekali lah, tapi dia selamat lah. Cuma dia kritikal kan. Itu kalau panjang umur mudah-mudahan adalah kawan dia. Kalau meninggal juga habislah, tinggal dia seorang. Orang kata sebatang kara kan. Jadi memang kita ambil iktibar tu, itulah kematian yang tak ada siapa pun boleh tolak. Boleh tolak, tak boleh. Kan? Dan bila tengok, ingat apa yang sahabat Nabi bagi tahu. Antaranya Abu Darda radhiyallahu anhu, dia kata apa? Bila mana kamu melihat orang yang mati, kamu kena anggap diri kamu sebahagian daripada mereka. Maknanya kita tengok orang mati, kita kena anggap kita sebahagian daripada orang mati tu. Barulah kita pandang benda-benda mati ni sebagai peringatan besar buat kita. Mana bila kita tengok yang terbaring atas jalan raya yang dah ditutup dengan surat khabar ke apa kan, sementara nak menunggu ambulan tu, kita bayang kalau aku lah duduk di tempat tu macam mana agak-agaknya, macam mana waris yang aku tinggal, macam mana bekalan yang aku hadap nak bawa Tuhan, jumpa Tuhan ni macam mana. Itu sebenarnya tengok, ambil pengajaran. Tengok, ambil pengajaran. Kan? Dan kita semua dah ada dah pengalaman tu. Pengalaman sebahagian kita, mak ayah kita ada yang dah meninggal dunia. Adik-beradik ada yang dah meninggal. Macam-macam cara, macam-macam bentuk kematian. Kan? Saya tingkatan 5, arwah ayah saya meninggal. Sakitlah jantung macam mana, darah tinggi gitu. Saya dapat berita tu, saya di asrama. Baru melawat di hari Ahad, saya balik, kata bunyi dah macam tenat, saya balik lah. Balik asrama tu tingkatan 5, tahun 91, lepas tu pergi hospital Kuala Lumpur kan. Dia tak sedar dah masa tu. Lepas tu, kita pun doa-doa, balik lah. Balik tu, terus balik asrama, besok malam Isnin tu. Meninggal kan. Memang kita menangis lah, ayah kita meninggal kan. Tingkatan 5. Mak saya meninggal pula 27 Februari 2020. Baru 2-3 minggu sebelum PKP. PKP 18 Mac 2020 kan. Tapi yang tu lagi rare lah pada saya. Rare tu ke apa? Saya dapat berita tengah kuliah maghrib. Saya tengah kuliah maghrib. Saya kata, apa hal rumah telefon ni? Kan? Sebab dia tahu kita kuliah dan dia takkan telefon saya masa saya kuliah. Saya tahu. Sebab dia pun dah tahu jadual kita kan. Ni laki aku tengah kuliah ni. Takkan nak telefon, pahal kan. Saya tengok call masuk. Saya biar je. Dia tertekan ke apa. Tengok masuk kali kedua, kali ketiga. Oh ni saya kata ada benda penting ni. Kan. Bila saya hello je dia kata, mak dah tak ada dia kata. Kan. Saya pun berhenti kuliah. Saya beritahu jemaah semua, kita minta lagi balik lah. Kan, meninggal kat rumah kakak di Pedas kan, di Negeri Sembilan. Tapi yang lagi hebat, apa tu, Ustaz Alim Nasir. Dia malam tu tengah kuliah dekat Matin. Saya ni punya tempat. Sama juga. Dapat call, dia pergi belakang, jawab call tu lah, daripada adik-beradik kan. Jadi itulah. Benda ni ibu sekalian, kita memang kena hadap punya kan. Tapi macam mana cara kita hadap tu? Kan? Kita kena redha, kena sabar, kena tahulah inilah perjalanan hidup kita. Dan mereka yang dah meninggal ni ibu sekalian, tuan-tuan, kita doakan untuk mereka. Tak kira siapa pun mereka. Adik-beradik kita ke, jiran ke, kawan sekolah ke, guru-guru kita ke, siapa pun. Doa keampunan buat mereka, lapangkan kubur, terangkan, semualah yang baik-baik itu kita doakan. Sebab untungnya kita ni sebab masih hidup. Kan? Kita ni masih hidup, itu yang untung tu. Untung tu sebab ada lagi peluang nak menyesal, nak bertaubat, nak begitu, nak begini. Orang dah meninggal ni, tanam saja habis.
Habis dah tuan-tuan. Dia tak ada dah cerita kuliah duha besok nak datang lagi kuliah, hujung minggu ni nak pergi utara naik bas. Tak ada. Dia dah tak ada dah. Ruang tu dah habis. Saya on the way tadi dekat lepas tol Subang, iring dengan satu van jenazah. Saya tak tahu. Kan nampaklah lelak-lelak tu mungkin ada jenazah ke, dia baru nak pergi ambil ke, saya tak pasti lah. Kan? Tapi kalau orang beriman, dia tengok van jenazah pun insaf lah. Belum tengok mayat lagi. Kata, weh ni van jenazah ni. Ingat mati lah. Betul. Jadi, orang hidup, dia boleh buat lah macam-macam. Tapi orang dah meninggal ni, ibu, tak boleh lah. Kan? Kuliah tak boleh, nak makan nasi lemak tak boleh, semua tak boleh. Kan? Dia punya tempoh tu dah habis lah. Jadi kita yang ada ruang ni, gunalah sebaik mungkin. Mudah-mudahan Allah beri kebaikan pada kita lah, insya-Allah. Baik, yang kedua tadi disebut, dan tidak perlu membisu dari siang sampai ke malam. Maksud dia membisu sini, ini perangai orang Arab jahiliah. Kita baca kat bawah tu. Baik, tersebut dalam kitab Ma'alimus Sunan, Imam Abu Sulaiman Al-Khantabi. Ia berkata ketika menafsirkan hadis tadi, yang Nabi kata tak perlu membisu tu, dari siang sampai ke malam. Di antara ibadah orang jahiliah Quraisy ialah membisu tidak berbicara. Dia duduk macam iktikaf sehari semalam tak bercakap. Diam aja kan. Laki tanya dah masak, diam je. Tu yang laki pula mendidih pula lepas tu kan. Jadi setelah Islam datang, mereka dilarang berbuat demikian. Tak ada faedah pun kau nak diam, orang tanya kau diam kan, tak ada, benda tu tak ada lah. Dan kepada mereka diperintahkan agar berzikir dan bercakap dengan perkara yang baik. Kemudian daripada Qais bin Abi Hazim rahimallahu ta'ala, ia berkata, Abu Bakar menamu, maknanya ada tetamu lah, kepada seorang wanita dari suku Ahmas yang dipanggil orang namanya Zainab. Ia melihat wanita itu tidak mahu bercakap. Lalu Abu Bakar tanya, kenapa tidak mahu bercakap? Lalu orang lain menjawab, ia sedang tirokat ataupun pantang berbicara. Macam diam, macam tadi itulah, tak mahu bercakap. Lalu Abu Bakar berkata, berbicaralah. Kerana cara seperti ini tidak dibenarkan lagi, yakni cara jahiliah. Lalu setelah itu berbicaralah wanita yang tersebut. Ini macam kita kata budaya-budaya sesat lah. Di zaman jahiliah dulu. Kalau macam zaman kita dia panggil budaya-budaya khurafat. Lebih kurang macam itulah. Kan, dengar bunyi berhantu. Apa maksud dia? Ada orang nak mati sian berhantu tu. Tak boleh nak bunyi, aku bunyi je ada orang mati kata. Naya ke berhantu kan. Jadi budaya khurafat ni dah tak ada dah lah. Berhantu pun payah nak cari dah. Kan kat zoo je dia pun. Jadi apa pun ibu-ibu sekalian, yang kita nak buat sedikit kesimpulan pada pagi ni. Tajuk berikut tu, catatan itu, yang tu kita akan sambung insya-Allah pada 2 minggu akan datang, Isnin minggu yang ketiga nanti pada bulan September, insya-Allah. Baik, sebagai kesimpulan akhir untuk pagi ini, yang pertama sekali, kita sedar diri kita ni adalah manusia-manusia yang banyak melakukan kesilapan, yang banyak melakukan dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tugas kita adalah minta ampun, kita banyakkan istighfar, kita menyesal atas segala yang pernah kita lakukan, dan itu nombor satu. Maknanya banyakkan pengampunan kepada Allah. Yang kedua, muslimin muslimat sekalian, kita kena gunakan nikmat kehidupan ini. Nikmat kita masih hidup. Sebab itu modal kita untuk kita rolling, modal-modal pusingan. Sebab kita nak rolling
apa yang sepatutnya yang kita boleh buat, terutamanya perkara yang baik-baik, insya-Allah. Dan yang ketiga, buatlah amalan walaupun sedikit, walaupun kecil. Kata Nabi, kamu lemparkan senyuman kan? Itu yang paling kecil lah, senyum kat orang dan sebagainya. Jadi, gunakan peluang ini, buat baik, walaupun kecil, walaupun sedikit, walaupun itu yang kita mampu, tak apa. Yang penting, setiap kebaikan yang kita buat itu, penuh dengan keikhlasan kita dan tawaduk kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah menerima segala amal baik yang kita buat, insya-Allah. Dan itulah yang saya nak kongsikan sedikit pada pagi ini. Terima kasih pada semua muslimin muslimat yang hadir dalam Dewan Fatimatul Zahra kita di Masjid Al-Falah USJ 9. Dan terima kasih 4,500 yang menonton live kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ada kebaikan, ada manfaat yang dapat kita kongsikan bersama, insya-Allah. Dan seperti biasa, pagi ini saya buat kutipan tabung kebajikan dan juga Tafiz Al-Fadil Ustaz Farhan Suhud yang dah masuk fasa yang keempat. InsyaAllah kita doakan terus berjalan dengan baik dan lancar untuk kepentingan umat Islam di sana nanti, insya-Allah. Terima kasih pada sumbangan yang ibu-ibu berikan. Mudah-mudahan Allah menggandakan dan melipatkan ganjaran yang terbaik buat semua yang menyumbang, yang hadir pada hari ini, insya-Allah. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.